TV KPM. Hello, Assalamualaikum kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ini Road to Success SPM 2021. Ya, ini dia di mana program ini kita akan berkongsi dengan calon-calon SPM untuk menjawab kertas soalan ataupun bagaimana nak menguasai subjek tersebut. Okey, kita tak nak cerita banyak tapi kita nak bagi tahu subjek hari ini agak menarik untuk Elly terutamanya sebab dia ada berkaitan dengan rambut, dengan muka, kalau dengan make-up seronok juga kan. Jadi kita nak saksikan dulu cikgu yang akan mengajar subjek ini. Jom kita tengok. Ya, itu dia. Subjek yang kita akan pelajari hari ini adalah penjagaan muka dan penggayaan rambut. Ini adalah subjek yang diajar di sekolah menengah harian biasa. Jadi kita bersama dengan Cikgu Sim Biling atau nama glamour dia Cikgu Sim. Apa khabar Cikgu Sim? Khabar baik. Okey, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu kepada calon-calon SPM dan juga penonton yang sedang menonton sekarang ni. Boleh? Okey, boleh. Boleh, okey. Okey, hai. Saya Cikgu Sim Biling dari SMK Pemaindah, Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Dah mengajar subjek ini selama 15 tahun. Okey, subjek yang ini agak berminat lah. Okey. Untuk calon-calon SPM 2021 ni. Jadi cikgu tak nak panjangkan untuk kenalkan cikgu, tapi yang penting kita nak fokuskan kepada calon-calon SPM 2021. Okey, baiklah cikgu, mari kita ke meja sakti kita ni. Ya. Jom. Okey, sebelum itu Elly nak ingatkan kepada penonton-penonton dan juga calon-calon SPM yang sedang menonton sekarang ini untuk menjaga penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan dan cuci tangan serta memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, saya pakai sanitasi tangan dulu. Ya cikgu? Ya. Lepas tu, cikgu boleh pakai dan kita boleh simpan pelitup muka kita di dalam bekas untuk menjaga kebersihan. Baulah rasa boleh bernafas. Ya, dah selesa. Baik, selesa dah. Okey, kita simpan masuk dalam bekas ni. Okey, sebelum itu cikgu, kita nak rehat seketika sebabnya kita nak cerita lanjut tentang subjek hari ini iaitu penjagaan muka dan penggayaan rambut. Cikgu ke kiri sikit cikgu. Kan nampak muka cantik comel tu. Okey, tapi kita rehat sekejap, kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya mengambil subjek PMPR ini kerana menyukainya. Saya menyukai subjek ini kerana banyak pilihan. Antaranya ialah solekan dan rawatan muka. Apabila saya belajar subjek ini, saya dapat betulkan kesalahan saya dan dapat belajar tentang subjek ini. Saya telah mengikuti subjek PMPR. Antara modul-modul yang saya minat ialah salon muka kerana dapat menunjukkan penampilan diri saya apabila berhadapan dengan orang ramai. Dan saya berharap saya akan lulus dan cemerlang dalam SPM yang akan datang. Saya memilih subjek PMPR ini kerana saya meminati pada bahagian kecantikan dan penggayaan. Selain itu, saya menyukai subjek ini kerana saya diajar oleh guru yang berkemahiran tinggi. Saya juga berharap agar saya dapat lulus dan cemerlang dalam SPM pada tahun 2021 ini. Didik TV KPM. Kembali di Road to Success SPM 2021 bersama Elly Arifin di sini. Ya, hari ini kita akan belajar atau cara macam mana nak jawab soalan dan menguasai subjek penjagaan muka dan penggayaan rambut untuk tingkatan 4
tahap modul 1. Ini sekolah menengah harian biasa. Dan sekarang ini kita bersama dengan Cikgu Sim Billing atau Cikgu Sim yang mengajar subjek tersebut. Okey, Cikgu. Saya nak tanya sebelum cikgu ke depan lagi dengan pembelajaran, apa yang ada atas meja tu, cikgu? Okey, apa yang cikgu bawa di sini adalah berkaitan dengan keselamatan dan kebersihan diri. Okey, yang ini cikgu akan terangkan semasa dalam untuk apa tu, cikgu? Okey, untuk ulang kaji. Okey, yang ini rahsia dia lah. Okey, jadi cikgu akan terangkan melalui PowerPoint cikgu. Ya. Baiklah. Teruskan, cikgu. Okey, yang ini untuk hari ini cikgu akan pentingkan yang berkaitan dengan SPM 2021 iaitu modul pertama pengurusan selun. Okey, cikgu. Sebelum kita ke pengurusan selun tu, saya pasti cikgu ada bawa cikgu punya anak-anak murid untuk belajar sama-sama. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Yang juga dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permai Indah, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Jom kita berkenalan dengan murid-murid cikgu dulu. Ini dia. 6 orang. Ini semua tingkatan 4, cikgu? Tingkatan 5. Tingkatan 5. Yang akan mengambil SPM 2021. Baik. Okey. So mungkin cikgu boleh kenalkan setiap seorang diri dan juga boleh letak tangan di dada dan berikan salam sejahtera kepada cikgu. Okey, yang sebelah kiri cikgu adalah Pak Wati. Pak Wati, say hi. Buka mic dulu, sayang. Bagi salam. Buka mic. Tak dengar suara. Okey. Okey, yang kedua. Kenalkan diri boleh? Saya Parvati, selamat sejahtera. Okey, terima kasih. Okey, yang kedua boleh off mic. Yang kedua? Yang kedua itu Ambarasi. Okey, yang seterusnya cikgu nak anda. Sekejap. Cikgu bagi dia berkenalan dulu, kenalkan diri dia dulu, lepas tu baru cikgu boleh tanya soalan dekat mereka. Okey. Ambarasi boleh kenalkan diri? Salam sejahtera. Saya nama ialah Anbarsi Murugan dari Prima PMPR. Okey, terima kasih. Boleh off mic. Seterusnya, cikgu? Okey, yang seterusnya Syahira. Salam sejahtera, nama saya Nurul Syahira dari Prima PMPR. Okey, terima kasih. Okey, yang semua perempuan. Okey, seterusnya. Siapa, cikgu? Okey, yang ini Erisha, tolong kenalkan diri anda. Hai, saya Elisha dari 5 PMDR. Aina? Aina? Aina ada? Ada. Saya Nur Aina. Tak dengar suara Aina. Aina, dekat sikit mic boleh? Hai, saya Nur Aina dari kelas 5 PMPR. Okey, seterusnya yang terakhir Fatin. Hai, saya Nafatin Najihah dari 5 PMPR. Okey, ini semua murid-murid best student cikgu ke? Ya, memang. Okey, terima kasih. Okey, Najia, Fatin boleh off mic. Okey, cikgu boleh teruskan pengajaran untuk subjek kita hari ini. Okey, cikgu akan mulakan. Yang ini adalah format pentafsiran KSSM untuk MPV. Subjek kita penjagaan muka dan penggayaan rambut PMPR. Okey. Jadi kalau untuk yang ini kita ada 2 instrumen kertas. Maksudnya ada kertas 1 dan kertas 2. Okey. Yang ni jadi sebelum ni cikgu nak anda ingat ataupun kena pasti kod kita 7207/1. Okey, dalam bentuk kertas soalan 1 ni adalah berbentuk ujian bertulis yang berkaitan dengan teori. Teori di sini ni maksudnya kita akan berjawab apa-apa soalan tu berpadukan buku teks kita. Okey, yang ni buku teks kita lah. Okey. Dan masa diperuntukkan adalah 2 jam. Okey, 2 jam. Okey, dan maka wajaran dekat sini adalah 40%. Okey, dan seterusnya kita masuk dekat kertas 2. Kod adalah 7207/2 berbentuk kerja khusus iaitu PBS. Apa itu PBS? PBS adalah apa yang dinilai di sekolah berdasarkan ataupun berpadukan modul pentafsiran kerja khusus iaitu MPKK. Okey, yang ini masa yang
diuji ataupun ditafsirkan adalah sepanjang tingkatan 4 dan akhir bulan Julai tingkatan 5. Okey, maka wajaran adalah 60%. Jadi cikgu nak tanya, calon-calon SPM 2021 ni di rumah dan berada dengan tarian tu, okey, fahamkah apa itu maka wajaran? 40% untuk kertas 1 dan 40% Untuk kertas 2. Kertas 2 60%. Okey. Cikgu nak tanya murid-murid di dalam talian ke? Cikgu boleh pilih seorang untuk jawab? Okey, Fatin masih ingat lagi ke apa itu maka wajaran? Fatin boleh on mic dulu. Fatin? Ya. Ya. Apa itu maksud markah wajaran? Atau mungkin cikgu boleh terangkan sendiri maksud markah wajaran tu? Okey. Tak ingat tak apa. Sebab mungkin anda dah buat tapi tak lupa kan? Okey. Jadi cikgu, okey tak apa. Terima kasih Fatin. Terima kasih Fatin. Okey, tak apa. Janji kita faham sekarang untuk menduduki peperiksaan yang akan datang ni. Okey, maka wajaran untuk kertas 1 40% adalah contohnya cikgu tulis kat sini. Awak dapat untuk bahagian teori iaitu kertas teori 50% bahagi 100 dan darab dengan 40%. Okey, peratus. Jadi Fatin akan dapat berapa? Iaitu 20. Minta maaf. So, yang ini untuk markah, maksudnya markah wajaran untuk kertas 1. Okey, jadi kalau Fatin kan, cikgu faham Fatin ni yang rajin ke sekolah dan setiap kerja PBS tu dah lengkap. Okey, contohnya dari form 4 tingkatan 4 sampai tingkatan 5, Fatin dah dapat 60%. Maksudnya Fatin dah siap 100% dekat PBS dan darab dengan 60. Jadi Fatin dapat 60% dekat kertas 2. Okey. Jadi akhirnya Fatin akan dapat grade berapa di peringkat SPM ni? Okey, Fatin akan dapat 80%. 80%. Okey, jadi 80% adalah grade anda. A. Jadi akhirnya Fatin akan dapat A dalam peperiksaan SPM 2021. Okey, baiklah. Okey. Jadi jelaskan. Okey, jelas cikgu. Seterusnya. Okey. Okey, yang ini adalah format instrumen pentafsiran penjagaan muka dan penggayaan rambut untuk kertas 1. Okey, jadi di sini cikgu akan lebih fokuskan kepada kertas 1. Okey, yang ini dia mengandungi bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ada 60% dan untuk bahagian B adalah 40%. Okey, jadi kita tengok yang instrumen-instrumen yang lebih teliti supaya anda dapat A dalam subjek PMPR. Okey, jenis item untuk bahagian A adalah respon terhad. Apa itu respon terhad? Maksudnya calon boleh jawabkan ataupun bagi jawapan tu berpadukan buku teks buku teks kita. Sebab cikgu sentiasa nak ingatkan sebab kita memulakan KSSM. Okey. Jadi kita calon-calon boleh berdasarkan jawapan yang ada dekat buku teks. Okey. Dan bilangan soalan tu adalah 15 soalan. Okey. Calon diminta jawab semua soalan. Okey, wajib jangan tinggalkan soalan mana-mana satu. Sebab yang ini akan dapat anda dapat markah yang tinggi. Okey. Jumlah markah adalah 60%, 60 markah. Okey, dan tempoh masa untuk kertas 1 ini adalah 2 jam. Kenapa cikgu asyik sebut 2 jam? Sebab yang ini penting. Kalau kamu tak bijak untuk pilih masa ataupun terlebih masa,
Jadi untuk bahagian B anda tak dapat selesaikan. Okey. Jadi untuk bahagian A cikgu cadangkan masa adalah 45 minit. Makanya anda hanya boleh gunakan 3 minit untuk jawab satu soalan. Okey. Ya, cikgu bahagian B. Okey. Bahagian B dekat sini item dia adalah respon terhad ataupun respon dia terbuka. Okey, apa maksud terbuka dekat sini? Okey, terbuka dekat sini maksudnya calon-calon mesti berfikiran aras tinggi. Okey. Dekat bahagian B, item dia adalah dalam aras rendah. Okey. Untuk A. Untuk A rendah. Tetapi untuk B dia adalah sederhana dan tinggi. Okey, jadi di sini anda kena fikiran tinggi dan boleh rujuk kepada apa-apa idea yang sesuai. Okey, jadi 4 soalan untuk bahagian B. Dan setiap soalan itu akan diperuntukkan 10 markah. Okey, dan cikgu cadangkan anda menggunakan 18 minit untuk setiap soalan. Okey, sebab masa yang diperuntukkan untuk bahagian B adalah 75 saja. Jadi anda jangan terlebih. Okey, jadi itu saja untuk bahagian A dan B. Dan di sini mesti ada yang tertanya-tanya apa itu cakupan konteks. Okey, maksudnya apa-apa yang kita belajar dekat modul Form 4 dan Form 5, soalan tu akan disoalkan. Okey. Jadi kita akan ingat sedikit ataupun cikgu akan ulangkan sedikit bahagian modul tingkatan 4. Okey, untuk modul 1 adalah pengurusan salon. Jadi, calon-calon mesti faham apa itu kawaran keselamatan salon, apa itu penyelenggaraan salon dan pengurusan stok. Okey. Dan modul yang kedua adalah konsultasi perkhidmatan estetik. Okey, di sini kamu akan belajar personality profesional, komunikasi berkesan dan konsultasi pelanggan. Di sini, okey, calon-calon akan mengenal pasti cara-cara anda melayan pelanggan. Okey, lepas tu kamu akan bagi nasihat untuk rawatan yang seterusnya. Okey, dan untuk modul yang ketiga, yang cikgu faham, mesti ramai yang suka dengan modul yang ketiga. Sebab modul 1 dan modul 2 itu asyik fokus kepada teori. Okay. Dan modul ketiga ini adalah sangat-sangat disukai oleh murid-murid. Sebab yang ini adalah hands-on. Jadi berdasarkan rawatan muka ni, kamu akan melakukan rawatan manual ataupun menggunakan mesin. Contohnya, okey, muka A ni berjerawat. Jadi kita kena guna mesin apa untuk melakukan rawatan. Okey, so faham kan untuk modul yang keempat ni. Okey, bolehkah cikgu sambung ataupun teruskan untuk modul ke tingkatan 5? Boleh. Murid-murid boleh cikgu sambung, boleh angguk kepala. Dia faham cikgu. Ya, bagusnya. Okey. Untuk modul yang ke tingkatan 5, seperti mana yang modul keempat itu adalah solekan. Ya. Solekan tu apa itu variasi solekan muka? Okey. Ya, kamu akan belajar jenis-jenis solekan. Contohnya solekan asas. Okey, solekan asas seperti yang ada dekat muka cikgu lah, solekan asas. Okay. Dan ataupun selektif pembetulan ataupun dan seterusnya adalah solekan kreatif. Okey, kreatif tu berdasarkan tema-tema lah yang diberikan. Okey, yang kelima. Ya, penggayaan rambut. Okey, di sini kamu akan belajar tentang variasi penggayaan rambut. Apa itu penggayaan rambut? Contohnya yang sepauj, macam rambut anda dikerintingkan, digulungkan, maksudnya dia di-curl. Okey,
ataupun sebagai dendan. Kamu dendankan rambut tu. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah modul yang ke-6, keusahawanan. Okey, di sini dah belajar modul 1, modul 2, modul 3 dan modul 4 dan 5. Akhirnya kamu boleh buka ataupun melakukan perkhidmatan di rumah, sama ada di kedai, rumah ataupun dekat salon. Jadi kita akan melalui rancangan. Okey, kita akan menyediakan rancangan perniagaan. Okey? Okey. Terusnya cikgu. Okey. Okey, yang ni modul pertama iaitu berkaitan dengan pengurusan salon. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan kawaran keselamatan dan kebersihan salon. Okey, di sini nampak kan kalau perkataan SOP itu berulang-ulang. Betulkah? Okey. Jadi SOP, bolehkah siapa bagi tahu? Tolong jawabkan apa itu SOP. Cikgu pilih siapa yang nak jawab, cikgu. Okey, cikgu nak minta Aina. Aina, tolong terangkan apa itu SOP. Buka mic dulu, Aina. Tak ada. SOP ialah standard Operation. Apa? operating Procedure. Dia tak dengar sangkut-sangkut ke tu? Standard apa? Aina? Operation procedure. standard of procedure. Ya, Sangkut-sangkut bagus. internet dia. Okey, terima kasih Aina. Pandai. Jadi SOP itu adalah Standard Operating Procedure. Tetapi yang lebih teliti itu apa tu? Adalah satu dokumen yang bertulis tentang peraturan langkah-langkah kerja yang mesti diikuti semasa berada di salon. Okey. Jadi cikgu akan jelaskan lebih teliti untuk SOP keselamatan dan kebersihan juru estetik dan pelanggan. Okey. Untuk SOP keselamatan bagi juru estetiknya mesti berpakaian PPE. PPE semasa melakukan perkhidmatan. Okey, contohnya perkhidmatan PPE yang perlu dipakai adalah yang ini. Okey, kod juru kecantikan ataupun kod juru estetik. Okey, yang ini tak biasalah. Okey, yang ini adalah pelitup muka. Okey, yang ini adalah siapa boleh tolong cikgu namakan alat ini. Cikgu pilih, cikgu. Syahira, boleh tolong jawabkan? Buka mic. Apa nama? Apakah nama? Nampak jelas, nampak? Nampak. Kamera. Itu apa? Sebab yang ini Pelindung? Pelindung muka, betul cikgu? Ya, betul. Okey. Yang ini adalah pelindung Muka. muka. Okey, seterusnya cikgu. Okey. Dan yang satu lagi, kalau untuk juru estetik ni, kita kena pakai apron, pakai buang. Okay. Yang ini tak boleh pakai sekali sahajalah, untuk pakai sekali sahaja. Okey. Jadi yang seterusnya cikgu sambungkan iaitu SOP pengenarian dan penggunaan bahan. Okey, sebelum kita ke penggunaan bahan, kita rehat sebentar cikgu, boleh? Boleh. Kita bagi murid-murid ambil nafas dulu sebab banyak sangat input ni diterima oleh cikgu, dan kita kembali di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali di Road to Success SPM 2021 bersama saya Eli Arifin. Macam biasa, jangan lupa penjarakan sosial, pakai sanitasi tangan dan cuci tangan kerap dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, hari ini kita akan belajar ataupun bagaimana nak menjawab soalan kertas peperiksaan SPM subjek penjagaan muka dan penggayaan rambut untuk tingkatan 4 modul 1 bersama dengan Cikgu Sim. Dan dalam talian bersama kita adalah murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permai Indah Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Okey, Cikgu boleh sambung pembelajaran kita hari ini, Cikgu? Okey, untuk bahagian SOP pengenarian dan penguraian bahan, calon mesti faham. Okey, bila nak gunakan sesuatu bahan, mesti gunakan spatula. Okey, untuk kebersihan. Okey, untuk bahagian penggunaan peralatan elektrik, anda mesti gunakan alatan elektrik itu berpadukan buku panduan pengeluar. Okey, untuk SOP keselamatan dan pengurusan ruang kerja. Okey, yang ini pastikan tempat kerja ataupun ruang kerja anda bersih dan kering. Okey, untuk amaran keselamatan dan kebersihan diri juru estetik, amalan kebersihan dan menggunakan kaedah pensetelan amaran keselamatan dan kebersihan di ruang kerja ini adalah semasa kamu melakukan perkhidmatan. Okey, dan seakhir sekali kita akan menggunakan borang selian kawaran keselamatan untuk menjaga kebersihan ataupun keselamatan. Okey, yang ini bahagian yang kedua. Bila kita dah berada dekat salon, pastikan alatan-alatan ataupun bahan kita digunakan dengan bersih, dan selamat. Jadi kamu kena faham apa itu pensetelan secara fizikal ataupun secara kimia. Yang seterusnya menyimpankan alatan, perkakasan dan kelengkapan salon. Dan kamu akan nampak kawaran serangga ini. Kenapa? Kita perlu kat salon belajar cara ini, kawaran. Kena adakah kawaran serangga ini? Okey, yang ini agak penting supaya menjaminkan alatan ataupun bangunan kita selamat digunakan. Okey, untuk yang terakhir modul dekat sub modul tu 1.3 pengurusan stok. Okey, anda akan kena pasti apa itu stok kekal dan stok bahan habis guna. Stok bahan kekal dekat sini adalah kekal. Okey, untuk dipakai selama-lamanya. Dan stok bahan habis diguna adalah akan habis dipakai ataupun dibuang. Lepas tu kita akan belajarkan yang prosedur pembelian bahan dan alatan. Okey, dan prosedur pengurusan salon. Okey. Dokumen untuk pengurusan stok adalah nota minta, borang pesanan, invoice dan resit pembayaran. Okey. Jadi dah habis untuk ulang kaji modul 1 iaitu pengurusan salon. Jadi kita akan masuk bahagian jawab soalan bahagian A. Jadi sebelum menjawab bahagian A itu, cikgu nak anda kena pastikan kehendak soalan. Okey, ataupun kata-kata tugas untuk soalan bahagian A. Okey, yang ini adalah contoh soalan yang bahagian A. Okey, siapa boleh tolong cikgu bacakan untuk soalan bahagian A? Cikgu pilih, cikgu siapa? Okey, siapa boleh jawab? Cikgu pilih. Tolong onkan mic. Cikgu pilih siapa yang cikgu nak. Okey, adakah sesiapa yang volunteer nak jawabkan untuk soalan ini? Mungkin cikgu boleh pilih siapa murid-murid cikgu nak. Cikgu pilih salah seorang. Siapa? Siapa nak jawab tu? Kalau tak, cikgu akan pilihkan. Cikgu pilih je. Siapa? Molly? Okey, Elisha. Elisha. Okey, Elisha tolong boleh jawabkan.
buka mic. Okey, boleh baca ya? Boleh baca ya? Alicia boleh baca soalan? Boleh. Merujuk kepada panduan manual mengeluarkan. Betul. Jawapan ni betul. Ya, jawapan ni adalah Betul. betul. Yang kedua? Memegang alatan elektrik dengan tangan yang basah salah. Salah. C. Memeriksa semua alatan elektrik dari semasa ke semasa. Betul. Okey, betul. Pandainya Elisha. Dah dapat 3 markah. Senang. Senang kan? Pandai. Okey. Seterusnya? Soalan yang seterusnya. Siapa nak jawabkan? Boleh? Kalau tak, cikgu akan pilih lah. Okey, Syahira. Bahagian alatan dan bahan pembersih di bawah digunakan semasa penyelenggaraan seling. Tandakan A pada alatan dan B pada bahan dalam ruang jawapan. 1. B. 1. Antiseptik itu adalah dalam kumpulan B. B. Ya. Okey, yang gambar yang seterusnya deterjen B juga bahan. B juga, ya. Yang ketiga Alatan A. A. Okey, pandai. Lagi? Yang ada lagi. Yang ni A. penyedut juga. hampa gas A. A. Last kali A juga. A Alatan. juga. Ya, bagusnya. Jadi Syahira dah dapat 5 markah untuk bahagian A. Okey, bolehkah cikgu sambung lagi? Okay. Boleh cikgu, teruskan. Okey, yang ketiga. Okey, cikgu bacakan soalan tu. Okey. Berikut adalah penyataan langkah kerja menggunakan alat pemadam api. Okey, maksudnya penyataan langkah kerja. Okey, kamu nak pakai alat pemadam Api. Okey. Jadi lengkapkan carta area langkah kerja di bawah. Okey, cikgu patah balik Yang ni. Yang pertama apa itu? Yang pertama, cabutkan pin untuk melepaskan tuil. Okey, betul. Satu. Okey, yang kedua? Tekan tuil. Tekan tuil. Okey. 3. Halakan nozzle ke arah api. Okey, halakan nozzle ke arah api. 4. Ayunkan nozzle ke kiri dan kanan. Okey, 4 ayunkan nozzle ke kiri dan ke kanan. Okey, jadi kita semak jawapan. Okey, yang pertama cabut. Lepas tu halakan, dan yang seterusnya ketiga tekan, dan akhir sekali adalah ayunkan. Okey, jadi dekat sini pastikan jawapan yang anda buat tu mengikut penyataan kerja diberikan. Okey, kamu kena salinkan semua ayat-ayat yang ada di penyataan kerja. Okey, jadi Elisha dah dapat 4 markah. Okey. Yang ini. Siapa boleh tolong cikgu jawabkan? Aina. Okey, cikgu nak Aina jawabkan yang bahagian ini. Aina? Okey, Aina ada masalah internet. Mungkin boleh cikgu pilih student lain, murid lain untuk bersama dengan cikgu jawab soalan ni. Okey.
Internet dia ada masalah sikit, Aina. Okey, jadi cikgu pilihlah Pawati. Pawati, tolong balikan jawapan untuk bahagian badan itu. Apakah yang akan dipakai di bahagian badan? Memakai muka, memakai pelitup muka, kasut tertutup, badan memakai apron. Apron. Okey, untuk bahagian kaki? Kasut tertutup. Ya, kasut bertutup. pandai. Jadi, jawapan A untuk badan adalah kod juru estetik. Ataupun pakai apron terbuang. Okey. Jadi, kalau calon-calon yang jawab ni sama ada kod juru estetik ataupun apron pakai buang tu, kamu akan dapat 1. Okey. Jadi, untuk bahagian muka, tadi Pawati dah bagi jawapan apa itu? Pelitup muka. Pelitup muka dan pelindung. Okey. Okey, cikgu. Kaki pula tadi? Okey, untuk bahagian kaki adalah kasut bertutup. Tutup. Okey. Jadi, mudah kan ataupun senang kan untuk dapat 3 markah ini? Okey, seterusnya cikgu. Yang seterusnya berkaitan dengan langkah kerja. Okey, cikgu nak minta siapa tu? Tolong cikgu bacakan. Siapa? Cikgu pilih siapa? Ambarasi. Penyataan langkah kerja. Cikgu nak bacakan kehendak tu. Kehendak mula dari A, B. A, Dia nampak tak B. tu? Nampak Jelas kan? kah? Start daripada A, B, C tu. A. Merekod stop. B. Melupus stop. C. Mengeluar stop. D. Memeriksa stop. E. Menyimpan stop. F. Membeli dan menerima bahan. Baca soalan sekali, Ambarasi. A, B, C, D, E dan F adalah penyataan langkah kerja mengerus stok bahan yang tidak mengikut urutan. Penyataan langkah kerja A adalah merekod stok, B melupus stok, C mengeluar stok, D memeriksa stok, E menyimpan stok, F adalah membeli dan menerima bahan. Okey, lepas tu cikgu nak anda bagi jawapan untuk yang ini. Untuk menguruskan stok bahan. Okey. Okey. Yang pertama. Okey, cikgu bagi tips lah. Memberi dan menerima bahan. Okey, yang kedua. Yang kedua, lepas membeli kamu akan buat apa? Mengeluar stok. Mengeluarkan stok. Adakah sesiapa yang boleh tolong jawabkan untuk bahagian ni? Atau cikgu boleh sambung je dulu, cikgu? Sebab mungkin kita ada masalah internet yang sedang berlaku. Cikgu sambung je. Okey, jadi cikgu akan bagi dah. Okey, untuk yang langkah pertama. Membeli dan menerima. Okey, lepas memberi kamu dah buat apa? Merekod. Lepas rekod kamu akan simpan. Lepas simpan, kamu akan periksa dekat sini. Periksa dekat sini maksudnya kamu nak tengok stok tu cukup ataupun tidak. Lepas, yang kelima adalah mengeluarkan stok. Dan akhir sekali adalah merupuskan stok. Okey, inilah jawapan dia. Okey, cikgu, kita nak rehat seketika, cikgu, boleh? Boleh. Okay, kita rehat sebentar. Sementara murid-murid yang lain pun sedang kata serap segala ilmu yang cikgu ajar, tips-tips yang cikgu kongsikan. Jadi kita kembali di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali di Road to Success SPM 2021 bersama saya Ellie Arifin. Okey, hari ini kita belajar macam mana nak jawab kertas peperiksaan SPM subjek penjagaan muka dan penggayaan rambut untuk tingkatan 4 modul 1 bersama dengan Cikgu Sim dan juga murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permai Indah Bukit Mertajam Pulau Pinang. Okey, Cikgu boleh sambung kita punya pembelajaran, Cikgu? Okey, jawapan untuk langkah kedua adalah A, E, C, D dan B. Jadi, pastikan anda tuliskan jawapan itu dalam bentuk A, E, C, D dan B. Okey, di sini anda tidak dibenarkan salin penyataan langkah kerja. Okey. Jadi, kalau dalam bentuk A, B, C, kamu akan dapat 5 markah. Okey. Jadi kita akan sambung yang ke bahagian untuk menguruskan stok. Untuk stok alatan. Okey. Sambung. Okey, cikgu bacakan soalan tu. Okey, senarai dokumen. Borang pesanan, invoice, kad stok, borang pelupusan, kad rawatan. Okey, kehendak soalan tu pilih dan padankan dokumen yang betul dengan menuliskan dalam ruang jawapan. Okey, penyataan membeli alatan, borang pesanan. Ruang jawapan ialah borang pesanan. Ya, untuk memberi alatan adalah dokumen yang dipakai borang pesanan. Okey. Untuk menerima alatan Kedua, jawapan menerima alat invoice. Okey. Memeriksa stok tu kad stok. Kalau nak rupuskan stok tu Borang lupusan. Borang pelupusan. Okey, bagusnya Ambarasi dah dapat 4 markah. Tambah ekstra 1. 4 markah. Sebab di sini satu jawapan yang betul kamu akan peruntukkan 1. Okey, pandai Ambarasi. Okey. Yang ini adalah contoh soalan bahagian B. Okey, bahagian B. Okey, contoh di sini, kehendak soalan tu apa tu? Anda ditugaskan memberi rawatan kecenderaan kepada rakan sekerja semasa menggayakan rambut pelanggan dengan menggunakan alatan seperti pada Raja X. Okey, apa itu Raja X? Okey, iaitu alatan elektrik untuk menggayakan rambut. Okey. Jadi, okey. Yang kehendak soalan, kena pasti jenis rawatan kecenderaan yang sesuai untuk rakan sekerja anda. Okey. Yang kedua, B. Cadangkan 2 bahan dan 1 alat yang sesuai digunakan di A. Yang ke C, nyatakan langkah kerja melakukan rawatan tersebut. D. Berikan 1 cara untuk mengelakkan berlaku kecenderaan di salon. Okey. Ulang. Okey. Yang ini. Okey. Jadi, boleh bagi jawapan untuk bahagian A, kena pasti jenis rawatan. Untuk A. Rawatan kecenderaan melecur. Rawatan kecenderaan melecur. Okey. Yang kedua untuk 2 bahan. Kain kasar dengan ubat melecur. Ya, bagusnya. Kain kasar dengan ubat melecur. Okey. Dan 1 alat tu alat apa? Menjebat. Penyebat. Ya. Bagusnya. Maksudnya Pawati dah bersedia untuk mengambil peperiksaan SPM bagi subjek PM, PR. Okey.
Jadi yang ada lagi bahagian C kan? C. Okey, soalan untuk C. Langkah kerja melakukan rawatan. Langkah pertama apa itu? Menyukan bahagian luka dengan air mengalir. Yes. Pak Wati bagus Pak Wati yang volunteer untuk jawabkan. Okey, satu iaitu sejukkan bahagian luka dengan air yang mengalir. Okey. Langkah yang kedua? Menyapu ubat melecur. Sapu ubat melecur. Okey, yang ketiga? Membalut luka dengan kain pembalut kasar. Maksudnya Pak Wati tak bersedia. Okey? Ayat ataupun jawapan Pak Wati yang bagi itu sama dengan jawapan cikgu. Okey, yang terakhir sekali? Menyebat dengan pin penyebat. Okey, menyebat dengan pin penyebat. Okey. Yang D, adakah Pak Wati nak sambung lagi? Nak, bagus. Okey. Bagus dia. Okey, untuk bahagian D? Berhati-hati semasa menggunakan alatan berhaba. Okey, maksudnya bila anda pakai alatan elektrik yang panas ataupun berhaba ni, anda mesti berhati-hati. Ya, bagusnya Pak Wati. Jawapan Pak Wati bagi tu sama dengan jawapan cikgu. Mesti best student dalam kelas ni, cikgu. Okey, ya, betul. Okey, berhati-hati semasa menggunakan alatan berhaba. Okey, baiklah. Okey, seterusnya cikgu? Dah habis dah? Ya. Oh, dah habis dah. Dah habis. Sebab cikgu nak buat ulang kaji saja untuk bahagian modul 1. Okey. Jadi mungkin cikgu nak rumuskan tentang pembelajaran hari ini dengan murid-murid ataupun cikgu nak tanya soalan kepada murid-murid apa yang mereka faham dengan yang pembelajaran yang kita belajar hari ini. Okey. Jadi kalau untuk bahagian A, cikgu reverse balik. Atau cikgu boleh tanya salah seorang murid apa yang mereka faham secara rumusannya. Okey. Jadi cikgu nak tanya untuk bahagian A dan B. Okey. Anda boleh bagi kesimpulan. A itu senang ataupun B itu lebih senang. Okey. Cikgu pilih siapa yang nak jawab ni, cikgu. Fatin Naziha mungkin? Okey. Boleh? Nampaknya Fatin tak bersedia. Cikgu ulang. A lebih senang? Bahagian A lebih senang. Kenapa? Mudah faham. Mudah faham. Lagi? Faham. Busy dia, cikgu. Lagi mudah faham dan juga apa, cikgu? Okey, mudah faham. Dan jawapan itu semua ada dekat buku teks kita. Buku modul. Ya, ikut modul. Ya, betul. Alright. Pandai. Okey. Okey. Terima kasih Fatin Naziha. Terima kasih cikgu untuk pembelajaran kita dan bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan soalan SPM bagi subjek penjagaan muka dan juga penggayaan rambut. Tapi sebelum tu saya nak bacakan kad yang diberikan oleh murid-murid dari seluruh Malaysia ni sempena Hari Guru ni. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, saya pilih lah. Saya rasa saya nak pilih ni lah sebab dia warna pink. Dia comel lah. Ini dia. Grade A teacher. Okey, kita buka dalam dia. Wow. Siap. Sini. Nampak kan? Okey, dalam dia ada puisi lah, cikgu. Panjang puisi dia ni. Saya baca sikit lah. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami membekalkan ilmu untuk masa depan dari A, B, C, D, E 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu. Panjang betul dia punya ni. Daripada Ismail Zulkarnain bin Muhammad Raizal. Saya sayang cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih murid-murid yang buatkan kad ni dan juga terima kasih kepada Cikgu Sim,
serta murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permai Indah Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Harapnya segala ilmu yang cikgu kongsikan hari ini dapat dimanfaatkan oleh calon-calon SPM 2021 terutamanya. Jadi kita jumpa lagi selepas ini bersama dengan Dai Aiman untuk subjek asuhan kanak-kanak, asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak tingkatan 4 modul 1 daripada Aiman Sufian. Jadi teruskan menonton Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye. Cikgu boleh lambai-lambai di kamera cikgu? Murid-murid boleh lambai-lambai dalam talian? Okey, bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Siti, ibu kepada Nur Alia Maisarah binti Rofizal dari Sekolah SMK Permai Indah. Saya ingin mengucapkan semoga berjaya, semoga anak saya berjaya dalam semua mata pelajaran SPM nanti. Try your best. Ibu percaya Alia boleh buat, dan thank you untuk cikgu-cikgu yang memberi tunjuk ajar kepada anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Soleha Hafizah binti Zakaria, ibu kepada Nur Farhana Najihah binti Muhammad Fauzil, kelas 5 PMPR. Tahun ini anak saya akan menduduki peperiksaan SPM, dan saya sebagai ibu mendoakan anak saya dapat menjawab dengan baik dan tenang, dan anak saya akan dapat keputusan yang baik. Okey, adik, mama sayang adik.